Okey, kita teruskan 8.2 Continuous Random Variables. Kita dah lihat PDF. Maksud dia probability distribution. Kalau F maksud dia function lah. Kemudian kadang-kadang soalan dia minta PDT. Maksud dia probability distribution table. Okey, dalam continuous dia menggunakan PDF juga. Tapi kalau kita perhatikan D dia menggunakan istilah yang lain. D itu digunakan density function. Kalau distribution itu adalah discrete. Okay? Jadi kalau kita lihat soalan, kalau dia menggunakan probability density function, itu adalah continuous. So kita kena ingat balik apa beza discrete dengan continuous. Contoh dalam selang yang sama. Okay, kalau discrete maksud dia nilai tepat 2, 3, 4, 5. So yang hijau ni adalah discrete. Tapi kalau continuous, kita akan buat dalam bentuk interval sampai dari sini. So ini adalah continuous, yang di atas ni adalah discrete. So ingat dia punya perbezaan. Jadi daripada number lain tu kita nampak kalau kita bincang 2 hingga 3, so 2.1 ada, 2.2 ada, 2.999 ada. Tapi dalam discrete daripada 2, selepas tu mesti 3. Okey. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, kalau untuk continuous kita mesti menggunakan integration. Dia tak boleh main tambah nilai. Sebenarnya kalau kita nak kira, contoh dapatkan keberangkalian X more than 2 contoh, maka kita kena senaraikan lah. Bermula daripada 3. Ini kalau discrete. Ni kalau discrete. Kalau continuous tak boleh guna cara ni. Kita mesti guna integration. Okay. Jadi kalau katakan kita ada soalan find the probability X between A and B, so kita mesti guna integration A sampai B, kemudian function yang diberi. Dia sama dengan maksud area. Okey, kalau dalam discrete simbol sama dengan ni penting. Kalau dalam discrete. Tapi dalam continuous sama je. Katakan saya ubah soalan. Find the probability X more than A but less than or equals to B. Dia punya kaedah sama je. Kita masih guna integration A sampai B. Jadi dalam continuous kita tak payah lihat ada sama dengan ke tak ada. Sentiasa kita akan gunakan integration, tengok apa sama yang kita ada. Tapi kalau dalam discrete kena hati-hati, sama dengan tu atau tak ada, dia akan mengubah kita punya jawapan. Kalau kita nak mencari X between A and B, termasuk A dan B sempadan, kalau soalan tukar sebelah kiri je ada sama dengan, ataupun sebelah kanan je sama dengan, ataupun kiri kanan tak ada sama dengan, maka kita akan buat pengiraan yang ini sama ni dengan integration negative infinity sampai infinity fx. Jadi tak kisah, kaedah yang sama. Okey, kadang-kadang soalan dia tak nyatakan ini soalan ni discrete ke ataupun continuous. Jadi kita lihat D yang digunakan. Kalau yang ini adalah continuous. Tengok dia punya istilah dia. Biasa dalam exam dia akan nyatakan. Macam contoh ni tak dinyatakan. Tapi bagaimana kita nak show? Kalau kita nak show untuk discrete, mudah. Jumlahkan semua keberangkalian mesti sama dengan 1. Tapi kalau kita bincang continuous, mesti guna integration. Kita akan gunakan integration, dan mesti kita akan dapat nilai dia adalah 1. Jadi kalau kita nak show, tengoklah kita punya function. Ini formula umum dia. Tapi kalau kita refer kepada soalan, kita hanya integrate daripada 2 sampai 3 je. Tak perlulah kita buat negative infinity sampai infinity. Yang ada function je. Sebab yang lain tu adalah 0. Okay. So kita akan ambil 3/19 X kuasa 2 respect to X. So ingatlah integration
Ni apa jawapan ni? Sama dengan kita integrate apa-apa? X kuasa 3 per 3, yes. Kemudian substitute with X equals to 2 and 3. So kita kira lah 3 per 19, 3 kuasa 3 bahagi dengan 3, macam berapa? 9, betul? Kemudian gantikan dengan 2, so 8 per 3, 1, yes. Yes, maknanya kita lihat kalau soalan tu continuous, terus kita gunakan integration. Kalau discrete, jumlahkan semua ke barang kalian. Kemudian kita nak jawab soalan B pula. Find the probability X less than 2.5. Kalau kita buat number line yang ada function cuma 2 sehingga 3. Ini cuma saya buat lakaran je, tak semestinya kita kena lukis. Function dia adalah 3 per 19 X kuasa 2. Sekarang ni kita punya soalan less than 2.5. Katakan di sini lah 2.5. Maksud dia kita punya ni open, berhenti sampai sini, kan? Kalau nak ikutkan, kita mestilah gunakan negative infinity, integrate start from negative infinity sampai 2.5. Tapi disebabkan less than tu mana ada function, jadi kita buat yang ada je. So kita akan ambil 2 sehinggalah 2.5. 3 per 19 X kuasa 2. Okey tak? Kaedah asalnya kita kena integrate daripada negative infinity sampai 2.5. Tapi function kita bukan semua ada function, antara 2 hingga 3. So kita ambil lah paling rendah 2. So 2 sampai 2.5. So kita selesaikan lagi 3 per 19 kuasa 3 per 3. Ganti 2 dan 2.5. Okay, nanti kamu kira ni jawapannya 61 per 152. Okay, kita lihat contoh 13. Kita dah beri Y sebagai probability density function. Kemudian dinyatakan syarat tambahan kita adalah K and A are positive constant. Okay. Jadi daripada soalan ni kita dah diberi K ni lebih besar daripada 0 dan A ni adalah lebih besar daripada 0. Jadi untuk soalan yang pertama, kita nak explain why A more than 2. Okay. Jadi kalau kita rujuk kepada function ni, K adalah positif dan A adalah positif. Jadi bila kita lihat dua nombor ni, kalau kita darabkan, mesti juga akan menghasilkan positif. Maka kesan daripada K more than 0 and A more than 0, maka kita boleh buat kesimpulan KY darabkan dengan AY mesti lebih besar pada 0. Okey, jadi kita boleh selesaikan KY more than 0. Satu lagi adalah A tolak Y more than 0. Okey, jadi yang pertama ni so Y more than 0, satu. Kemudian yang kedua adalah A more than Y. Okey, kemudian kalau kita refer kepada range, since Y between 0 and 2 include 2. Okey, jadi kalau kita merujuk kepada A more than Y, okay, jadi kalau kita lihat range kita yang paling rendah adalah nilai Y0. Jadi kalau kita ambil Y ni sebagai 0, jadi kalau kita ambil Y ni sebagai 0, maka A ni lebih besar daripada 0. So yang ni tak payahlah, sebab ini sama dengan maklumat soalan. Sekarang tujuan kita nak tunjukkan adakah A tu more than 2. Jadi kalau kita ambil nilai Y yang kedua, sempadan yang kedua, maka kita boleh gantikan Y tu dengan 2. Maka kita telah berjaya tunjukkan
A itu mesti lebih besar daripada 2. Okey, untuk soalan B pula. Okey, kita nak show adakah constant tu sama dengan 3/2 darab 3A tolak 4. Okey, jadi kalau kita nak tunjukkan constant, maka kita boleh gunakan untuk continuous mesti gunakan integration daripada negative infinity sampai infinity, dan kita akan ambil function f(x) mesti sama dengan 1. Jadi setiap kali nak pakai constant untuk continuous mesti gunakan integration samakan dengan 1. Okay? Jadi untuk dekat sini tak perlulah kita buat negative infinity sampai infinity, sebab kita punya function kita daripada 0 sampai 2 je. Okay? Jadi kita gunakan integration 0 sampai 2 saja. So ky, kemudian kita gantikan, okay, ini tak payah ganti, ini a tolak y, so ini adalah dy, samakan dengan 1. Okay, ini kalau kita expand ni 0 tu, so k a y tolak dengan k y kuasa 2 dy sama dengan 1. Ini kalau kita integrate, kita akan dapat k a y kuasa 2 per 2 tolak dengan k y kuasa 3 per 3. So kita gantikan nilai 0 dengan 2 samakan dengan 1. Maka kalau kita factorize k ni kita boleh factorize, so kita boleh tulis k, masukkan nilai y tu adalah 2, so 4 per 2 2, so ini adalah 2a tolak dengan 8 per 3. Ini untuk yang pertama. Kemudian kalau kita ganti y tu dengan 0, so kita akan dapat keseluruhannya adalah 0 samakan dengan 1. So kita boleh tulis, okay, katakan yang ini kita samakan denominator, so dapat 6a tolak 8. Okay, samakan dengan 1. Okay, maka k ni adalah, kita proses, akhirnya kita akan dapat 3 per, sebenarnya 6 dengan 8 ni kita boleh factorize, so dapat 3a tolak 4. So kita boleh ringkaskan, ni adalah sure. Sama juga kita nak mencari constant. Kalau ikutkan kaedah, ini adalah continuous. Kalau tak sebut pun, lihat dia punya istilah ni, menggunakan density function. So kalau kita refer kepada nota tadi, nak cari constant, integrate negative infinity sampai infinity mesti sama dengan 1. Jadi untuk soalan ni yang ada function cuma 0 hingga 2 dan 2 hingga 5. Maka kita pecah 2. So saya ambil 0 to 2c dx tambah dengan 2 sampai 5 c x tolak 3 dx samakan dengan 1. Okey, jadi untuk soalan ni kita kena hati-hati sebab kita ada sila value. Kalau nak ikutkan, yang ini kena pecah 2. X tolak 3 satu, satu lagi negatif X tolak 3. Ingat tak same satu itu? Jadi kita jangan hilangkan simbol sila value tu. Dia ada 2. Tapi yang ini untuk more than or equals to 3, yang ini untuk less than. Jadi kalau kita buat lakaran, dia berada pada selang 2 hingga 5. Sempadan yang besar ni 2 sehingga 5. Sempadan yang besar ni. Tapi kita ada sempadan pemisah dia tengah-tengah. Kan? Jadi kalau kita ikut tarifan ini, dia besar daripada 3. Maksud dia daripada sini, sampailah hujung ni, kita gunakan function yang di atas. Untuk less than 3, guna function yang negatif.
negatif. Okey, maka yang ini kita tulis sekali lagi. Yang ini kena pecah dua. Kena senang letak C kat bawah ni. Integrate. Kita kena pecah 2 hingga 3. 2 hingga 3. Ambillah function negatif. Okey tak? Kemudian tambah dengan 3 sampai 5. Ambil function yang positif. X tolak 3 dx sama dengan 1. Okey tak? Boleh? Lepas tu integrate lah. Integrate constant Cx. Ganti 0 hingga 2. Tambah dengan C. Integrate yang ni dapat negatif X kuasa 2 per 2 tambah 3x. Yang ini pun sama. C letak kat luar. Kuasa 2 per 2 tolak 3. 3 hingga 5 samakan dengan 1. Teruskan lagi. Yang ini dapat 2C tolak 0. Yang ini ganti dengan nilai 3. So negatif 9 per 2 tambah 9. Tolak dengan ganti dengan 2. Negatif 4 per 2, 2 tambah 6. Teruskan lagi. Ganti dengan 5. 25 per 2 tolak 15. Tolak ganti dengan 3. 9 per 2 tolak 9 sama dengan 1. 2 per 9. Sepatutnya lah. Nanti kamu cek lah. Okey, soalan B pula. Probability X. Soalan ni tak ada sama dengan, so integrate daripada 0 sampai 3. Jadi kena hati-hati ni. Kalau tak nampak, buat je lakaran ni. Sempadan utama dia 0, 2, kemudian 5. Kalau nak ikutkan 0 sampai 2 C je. 2 sampai 5 C, kemudian ada sila value. Soalan nak daripada 0 sampailah 3. Jadi dia akan merentas dua kawasan. Dua kawasan. Jadi ambillah 0 sampai berapa? Sampai 2. Kita gunalah C 2 per 9 dx tambah dengan 2 sampai 5. 2 sampai 5. 2 sampai 5 ke 2 sampai 3? Lebih semangat pula. 2 sampai 3. Tadi jangan lupa kita punya ini ada dua function. Nak pilih positif ke negatif. So tengok balik yang tadi. Kalau kurang daripada 3 nak ambil function mana? Negatif. Okey tak ni? So yang ni saya dah tukar ni. Ikut balik yang saya lakarkan tadi. Kalau 3 ke kiri, gunakan function negatif. Maksudnya buang absolute value ni tapi kena letak negatif. So 2 per 9x ganti 02, kemudian tolak 2 per 9 x kuasa 2 per 2 tolak 3x ganti dengan 2 sehingga 3. Ganti dengan 2. So 4 per 9 ganti dengan 0, 0. Tolak 2 per 9 ganti dengan 3.
So 9 per 2 tolak 9, tolak. Jangan lupa kurungan. 4 per 2, 2. Okey, nanti kamu jumlahkan. Betul, 5 per 9. Soalan C, X tolak 3 kurang daripada 2. Yang ini, lihat, yang ini kalau less than, macam mana kita nak pecah? Less than. So X tolak 3 less than 2. Itu yang pertama. Nak letak N ke O? Kalau less than N, kita ambil X tolak 3 more than negative 2. Jadi sebelah kiri kita akan dapat X less than 5, N more than 1. Maka kita boleh ringkaskan ini adalah X more than 1 but less than 5. Dah jadi macam ni. Ni kalau kita ubah penulisan, X di antara 1 dan 5. 1 sehingga 5, kita punya samadan 0 sampai 2. Kemudian 2 sampai 5. Yang kita nak daripada 1 sampai 5. Jadi tadi kita lihat function dia akan berubah. Yang pertama C, yang kedua adalah C dengan sila value. Okey, jadi kita akan ambil 1 sehingga 2. Gunakan function yang pertama, C 2 per 9, 9 dx. Tambah, sepatutnya kita kena buat 2 sehingga 5. 2 sehingga 5. Masalahnya kita masih ada lagi syarat tambahan, kan? Kita ada syarat tambahan ni, sempadan 3 ni. Jadi kena pecah lagi lah. 2 sehingga 3. Tengok balik function apa nak ambil, positif ke negatif? Negatif. Tengok balik yang tadi. Kemudian tambah lagi dengan 3 hingga 5. Ambil positif. Dua per 9 X tolak 3 dx. Dua per 9 X ganti 1 dengan 2. 2 per 9. So X kuasa 2 per 2 tolak 3X. 2 sehingga 3. Tambah lagi 2 per 9. X kuasa 2 per 2 tolak 3. Ganti 3 hingga 5. Okey, nanti kamu selesai lah. Akhir sekali 7 per 9. Okey, soalan D. Sama juga kita nak mencari mode. Bila nak cari mode, kita kena lihat nilai apa yang akan memberikan nilai keberangkalan tu yang paling tinggi. So kita try and error lah. Nanti kamu cek bila X sama dengan 5, F5 tadi 2 per 9, 5 tolak 3, 4 per 9. Boleh cuba dengan nilai yang lain. Adakah nilai keberangkatan yang paling tinggi itu pada 5? So kita cubalah 2. Kalau cuba 0 memang 0 lah. Kalau cuba 2, kalau 2 per 9. Yang ini, yang baru ni 4 per 9. So keberangkatan yang paling tinggi yang ni lah. Maka itu bukan jawapan dia. Maka mode tu rujuk kepada nilai X. So jawapan dia 5.
Okay tak? Kalau saya cuba nilai 0, 0. Kalau cuba nilai 2, baru 2/9. Kita ambil sempadan yang seterusnya 5. Okey. Nilai dia 2/9. So bentuk horizontal 2/9. Simbol dia ini ada close, yang ini open. Ini kalau ganti 2, kalau ganti 2 negatif 2/9. Negatif 2/9. Negatif 2/9. Sabar. Itu botol air ke apa tu? Habis bocor rahsia. Okey. Keberangkalan negatif tak ada. Kan? Negatif tak ada sebab ni keberangkalan. Kalau saya ambil nilai seterusnya, bila X kosong, negatif 3. Kalau ganti 3, 0. So di sini kalau ganti 3, kalau ganti 3, 0. Ni untuk nilai yes. Kalau ganti 5, 4/9. 4/9. Kalau ganti 5, 4/9. Ini adalah close. Yes, ini adalah 4/9. Kalau tak nampak, kamu boleh buat lah. Bila X sama dengan 2, X sama dengan 2/9. X sama dengan 2, negatif 2/9 ni. Tapi negatif tak payah lukis, sebab ini adalah nilai keberangkalian. Ini function yang positif tadi. Ini adalah yang positif, 2/9 X tolak 3. Yang ni yang function yang negatif tadi, X tolak 3. Itulah. Kalau ikut takrifan discrete, kita akan gunakan probability X less than or equals to X. Tapi dalam continuous mesti guna integration. Yang formula ni sama dengan discrete. Sama dengan discrete. Ingat yang continuous tak perlu ambil kira ada sama dengan ke tak ada. Terus kita ambil kanan tolak kiri tolak kanan. Ini kiri tolak kanan. Apa kiri tolak kanan pula? Sekali lagi. Kanan tolak kiri. So FB tolak FA. Nak cari median, ini kalau kita gunakan discrete, kan? Jadi jumlah komuniti dia mesti sama dengan 0.5. Sama ada nak gunakan sama seperti discrete ataupun mesti guna integration. Okey, bagaimana kita dapatkan kumulatif? Simbol yang sama, fx. Okey. Jadi step yang pertama, kita lihat dulu kita punya function kita antara 0 sampai 4. So saya buat ni 0 sampailah 4. Function dia adalah 1/8x. Function dia. Jadi kita ada dua sempadan. Maka kena pertimbangkan 3 kawasan. 3 kawasan. Bermula daripada kawasan less than 0. X less than 0. Kemudian kita lihat kawasan untuk X between 0 and 4. Kemudian seterusnya X di antara
Ataupun X lebih besar daripada 4. X lebih besar daripada 4. Yang sama dengan ni, sama ada tulis ke tak tulis, sama je. Kalau di skrip kena hati-hati. Cuma kita kena pastikan kalau yang pertama ni tak ada sama dengan, yang kedua mesti ada. Tekan yang ni kan, yang ni saya dah tulis 4 ni sama dengan, so yang kedua tak payah. Jangan tulis dua-dua ada sama dengan, dia mesti salah satu. Okay. So kalau katakan saya tak nak letak sama dengan kat sini, nak letak kat sini, boleh, tapi yang ni tak payah. So pilih sama je. Okay, so kita nak kira kumulatif sebelum 0. Mana ada function sebelum 0, so tak payah kira. Okey, kemudian tadi kita dah kira yang ni. Sekarang ni kita bincang berada pada kawasan yang kedua. Pada kawasan yang kedua, kalau ikut kaedah kumulatif, kita kena ambil lah negatif infinity sampai 0 tambah dengan 0 sampai 4. Ya? Kalau kita bincang sampai ni 4 ni, maka kita ambil lah kawasan yang pertama tambah kawasan yang kedua. Tapi yang pertama ni kita dah kira, so letaklah F0. F0. Kenapa F0? Sebab sempadan ini berhenti pada 0. F0. Kemudian kita kena tambah lagi dengan kawasan yang kedua. Kawasan yang kedua sepatutnya saya kena buat integration 0 sampai 4. Tapi soalan nak function. Jadi jangan buat 0 sampai 4. Yang terakhir ni kita gantikan dengan X. Ni, gantikan dengan X, supaya kita dapat function. Kalau ganti dengan 4, kita akan dapat nombor. Soalan nak function. Jadi kamu kena ingat, yang terakhir ni letak X. So letak X. Function dia adalah 1/8 X dx. Okey tadi. Yang depan ni tak payah kira lah sebab dia dah 0. Ni sebenarnya ambil atas. So 0 tambah dengan 1/8 X kuasa 2/2 ganti 0 hingga X. So dapatlah function. Gantikan X, so dapat X kuasa 2/16. Ganti dengan 0. So sampai situ je lah. Kemudian kita berada pada kawasan yang ketiga pula. Yang ketiga. Sepatutnya ikut kaedah kumulatif, kawasan yang pertama tambahlah kawasan yang kedua, tambahlah kawasan yang ketiga. Okey tak? Takrifan kumulatif kena jumlahkan daripada mula sampai akhir. Jadi untuk dekat sini, sebenarnya yang sebelum ni kita dah kira. Ini yang kita kira ni. Maka kita boleh ambil fx sama dengan ambil f. Tadi kita berhenti nilai 4. So gunalah f4 tambah dengan kita fokuskan yang di hujung tu je. Sepatutnya tambah lagi 4 sampai infinity. Betul tak? So yang terakhir je kita buat 4. Sepatutnya 4 sampai infinity. Tapi soalan nak function, jadi kita tukar kepada X. Boleh ke ni? Ini sepatutnya, ini kalau dalam bentuk interval 4 sampailah infinity. Yang terakhir ni ganti dengan X, supaya kita dapat function. Tapi kalau selepas 4, apa function dia? Selepas 4 ada function tak? Tak ada, so 0.
F4 ni function ni kita ambil yang sebelum adalah X kuasa 2 per 16. So gantilah 16 per 16 tolak 0 tambah 0 sama dengan 1. Biasanya kumulatif akhir sekali mesti 1. Bermula dengan 0, berakhir dengan 1. Maka jawapan akhir dia itulah lah fx sama dengan, ada 3 kawasan. Kita ada 2 sempadan, tulis 3 kawasan. So yang pertama less than 0, yang kedua x more than 0 or equal, kemudian less than 4, yang ketiga more than or equals to 4. Ataupun kalau tak tulis yang ni, nak ikut yang asal tadi, so yang ini letak sama dengan, jadi tak payah. Dia perlu buat salah satu. So jawapan yang pertama 0, yang kedua x kuasa 2 per 16, yang terakhir 1. Okey, jadi kita lukislah. Kemudian kita ada kumulatif. Sini x, sini y. Okey, kalau 0, 0 lah. Okey, antara 0 hingga 4. Ini sampai 4. Bila ganti 4, maka dapat 1. So, paling tinggi 1. Paling tinggi 1. Dan bentuk dia mesti senyum. Macam tu lah. Kemudian more than 4, dia bentuk y sama dengan 1. Less than 0, 0. Dah selesai. So macam tu lah. Nak buat macam ni pun boleh. Ataupun disebabkan nak tunjukkan less than 0, letak anak panah ke kiri, kalau nak lah. Yang ni more than 4, maksudnya berterusan. Soalan C apa? Soalan C nak cari median. Okey, soalan C. Kita nak cari median. Kalau kita ada kumulatif, kita gunalah median sama dengan 0.5. 0.5. Masalahnya kita punya function ada 3. Nak ambil yang pertama ke, kedua atau yang ketiga? Kalau ambil yang pertama 0, tak logik lah median ada kat situ. Kalau yang terakhir tak logik, sama dengan 1. Jadi memang salah function yang kedua. So gantilah x tu dengan m. 1/2. Selesaikan. Pastikan ambil nilai positif. So nilai dia 2.828. Okay, teruskan contoh 16. Kita diberi probability density function. Bila sebut je density function, ini adalah continuous random variable. Okey. Dan simbol kita adalah fx. Soalan dia adalah obtain a cumulative distribution function. Maksudnya daripada fx kita nak tukar kepada cumulative. Jadi kalau kita jumpa soalan ni, step yang pertama, kita senaraikan dengan menggunakan number line semua sempadan yang ada. So kita lihat, kita ada 0, kita ada 1 dan kita ada 2. So kita ada 3 sempadan. Maka yang perlu kita bincangkan untuk kumulatif mesti melibatkan ada 4 kawasan. Okay? Jadi kalau kita nak cari kumulatif, kita bermula dengan kawasan yang pertama. Okay, katakan kita gunakan x less than 0. Okay.
So kita jumlahkan kumulatif untuk kawasan yang kurang daripada 0. Untuk kurang daripada 0, kita tak ada function. Jadi terus kita akan tulis fx ni adalah sama dengan 0. Okey, kemudian kawasan yang kedua, kita akan bincangkan x di antara 0 and 1. Okey, untuk dari segi penulisan, kita boleh pilih sama ada 0 ni yang pertama tu kita letak sama dengan, ataupun yang kedua ni kita letak sama dengan. Yang penting kita mesti pilih salah satu. Tapi yang paling bagusnya kita akan lihat soalan. Soalan tu di mana kita letak sama dengan, ketika lebih besar dan sama dengan 0. So kita pastikan yang lebih besar dan sama dengan 0 ni kita letak sama dengan. Okey, kemudian kita jumlahkan sehingga berada pada kawasan yang kedua. Okay. Jadi kalau kita berada pada kawasan yang kedua, bila sebut je kumulatif, kita mesti ambil yang pertama tambahkan dengan yang kedua. Okay. So jangan lupa kita dah kira yang pertama tadi F0. So tambah dengan kawasan yang baru. Kawasan yang baru sepatutnya kita mesti integrate daripada 0 sampai 1. 0 sampai 1 sepatutnya. Tetapi disebabkan 1 ni adalah sempadan yang terakhir dan soalan nak dalam bentuk function, maka 1 yang terakhir ni kita gantikan dengan x. Kita gantikan dengan x, dan function tu kita pilih kawasan antara 0 dan 1. So kita akan ambil 1/2 x dx. Okay. So yang f0 ni mesti ada. F0 yang kita kira awal tadi. Sebab kumulatif ni dia mesti, kalau kita berada pada kawasan yang kedua, so kita akan ambil kawasan yang pertama tambah kawasan yang kedua. Okey. Untuk F0 tadi kita dah kira. Kita dah kira sebelum ni. So nilai dia 0, so kita boleh abaikan. Maka kita akan fokuskan kepada integration. So kita integrate. Kita akan dapat x kuasa 2 per 2 darab 2, 4. Dan kita gantikan dengan 0 dan x. So kita akan dapat x kuasa 2 per 4. Itu untuk kawasan yang kedua. Okey, untuk kawasan yang ketiga, kita teruskan lagi. Kita akan bincang x di antara 1 termasuk, kemudian less than 2. Jadi pastikan saya ingatkan sekali lagi, bila sempadan 1 ni, kalau yang pertama ni tiada sama dengan, yang kedua mesti letak sama dengan. Dia mesti salah satu. Okey, so kita akan ambil fx. Bila kita berada pada kawasan yang ketiga, disebabkan ini adalah kumulatif, so kita kena ambil kawasan yang pertama tambah kawasan yang kedua, sampailah kita tambah kawasan yang ketiga. So untuk yang di sini kita gunakan f. Okey, untuk lebih mudah kita boleh gunakan function yang sebelum ni. Sebelum kita berada pada yang ketiga ni, kita boleh jumlahkan daripada kawasan yang kedua. Okey. So yang di sini tadi yang ada sama dengan adalah 0. So kita boleh gunakan f0. Okey. Kita boleh gunakan F0 ataupun kita boleh gunakan F1 sebab kita dah berada pada yang ada sama dengan ni adalah 1. So kita gunakan F1 tambah dengan kita sambung dengan sepatutnya kita akan ambil 1 sehingga 2. Tapi sebabkan 2 ni adalah sempadan yang terakhir, maka kita akan tulis dia sebagai X sebab soalan kita nak function. Okay. Dan f yang sebelum ni, ini kita mesti merujuk kepada function yang selang yang kita pertimbangkan sebelum dia. So kita ambil function yang sebelum dia. Jangan ambil function yang awal ni. Kita ambil yang sebelum dia. Kita bincang 1 dengan 2, so function yang kita pilih untuk di sini adalah yang sebelum dia. Okay, so 1 sehingga 2 ni function dia adalah 1/5 x kuasa 3 dx. So kita selesaikan ni. Okey, untuk F1 maksudnya function yang sebelum ni adalah 1 kuasa 2 per 4. So kita tulis 1 kuasa 2 per 4. Kemudian tambahkan dengan kita integrate yang ni. So kita akan dapat x kuasa 4 per 20. Gantikan nilai 1 dan x. Okey. So kita akan dapat 1 per 4 tambah dengan yang kita cuma ganti yang ni lah. So 1/4 gantikan dengan x, so kita dapat x kuasa 4
1/20, tolak dengan gantikan dengan 1, so 1/20, maka akhir sekali kita akan dapat, okay, kita boleh ambil 1/20 X kuasa 4 tambah dengan 1/5. Okay, ni kalau kita jumlahkan dapat 1/5. Okey, kemudian yang terakhir, kawasan yang terakhir kita kena jumlahkan sehingga kawasan yang keempat. So kawasan yang keempat adalah yang lebih besar daripada 2. So kita teruskan lebih besar daripada 2 dan sama dengan. Okey. Jadi kalau kita nak kira fx, okey, ini sepatutnya kalau ikutkan dari segi interval, ini adalah 2 sampai infinity. Ini adalah 2 sampai infinity. Okey, maksud dia. Okey, jadi kita akan ambil f, kita gunakan function yang sebelum ni tapi kita ganti pada nilai 2 sebab function sebelum ni maksimum dia adalah 2. Yang tadi saya ambil f1 sebab sebelum interval yang ni adalah paling tinggi adalah 1. So yang ini kita gunakan f2. Okay, maksudnya kita gunakan function sebelum ni ganti dengan nilai 2 dan tambahkan dengan, kalau ikut kat sini kita sepatutnya kita akan integrate 2 sampai infinity. Tapi disebabkan infinity tu yang terakhir, kita gantikan dengan x sebab kita nak function. Okey, untuk 2 dan ke atas function dia adalah 0. So kita letak sini 0 dx. Jadi yang f2 ni kita gunakan function 1/20 ganti dengan 2 kuasa 4. So 1/20 gantikan 2 kuasa 4, 16 tambah dengan 1/5. Okey, 1/5. So kita akan dapat jumlah dia adalah 1. Okay. Biasanya kawasan yang terakhir itu mesti jumlah dia 1 biasanya. Okey, kemudian untuk jawapan akhir kita tulis semula less than 2 dan akhir sekali adalah nilai 1 untuk more than or equals to 2. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, kemudian untuk soalan B pula. Okey, tadi kita dah ada function fx. So kita nak lukis dua graf yang berbeza. Okey, kita lukis dulu untuk graf yang pertama fx. Okey, jadi kalau kita nak mudah, sebenarnya kita bukan nak lukis graf tu keseluruhan. Kita nak daripada 0 sampai 1. So yang pertama kita gantikan dengan 0. Ganti dengan 0, so kita akan dapat fx tu adalah 0. So yang pertama tu adalah 0. So kita buat close interval. Kemudian kita ganti dengan 1, maka y itu adalah 1/2. Okay, y dia adalah 1/2. Maksudnya bila x 1, dia akan jadi 1/2. Okay, 1/2. So kita akan buat straight line. Ini adalah open ya. Ini open. So kita akan buat straight line. Kita gunakan function yang kedua pula. Okey, jadi kalau kita buat lakaran, bila kita ganti dengan nilai 1, so akan dapat 1/5. 1/5 tu nilai adalah 0.2. So dia akan mungkin berada di sinilah 1/5. Ini 1/5. So kita akan ambil 1/5 daripada sini. Okey, kemudian kita gantikan nilai 2. So 2 kuasa 3, 8. 8/5. So kalau dalam perbulan tu adalah 1.6. Okay, mungkin kita akan ambil nilai di sini iaitu 8/5. 8/5. So itu adalah nilai 2. Dan kita kena pastikan bila x kuasa 3, graf dia mesti melengkung. So kita sambung lah. Okay, maka itulah kita punya graf yang pertama. Ini graf yang pertama. Okay, yang pertama 0 untuk less than daripada 0. So graf kita adalah yang ni lah. Kita boleh buat anak panah. Kemudian antara 0 dan 1 itu adalah bentuk melengkung, senyum. Tapi kita tak perlu lukis semua, kita lukis sebahagian je. So kalau kita ganti 0, so dia akan dapat nilai 0. So close interval. Kalau kita ganti 1, kita akan dapat 1/4. So kita boleh ambil ni 1/4. So di sini adalah open. Okay. So graf kita mesti bentuk senyum, untuk melengkung. Kemudian untuk graf yang ketiga pula, gantikan nilai 1.
Kalau kita ganti nilai 1, so kita dapat 1 per 20 tambah 1 per 5. 1 per 20 tambah 1 per 5. Okay, 1 per 2, 1 per 20. Ya, 1 bagi 20. Okay, tambah dengan 0.2. Maka kita akan dapat 1 per 4. Okay, jadi kalau kita ganti 1, nilai dia adalah 1 per 4. So kita akan dapat nilai yang sama dengan graf sebelum. Kemudian kalau kita ganti dengan 2 pula, kalau kita ganti 2, nilai dia adalah 1. So ganti kat sini, 16 per 20 tambah 1 per 5, nilai dia adalah 1. So kita boleh ambil di sini, ini 1 untuk nilai 2. So kita akan buat open, sebab ini adalah open. Ini adalah graf bentuk melengkung juga. So kita sambung aja, masih bentuk melengkung. Okey, kemudian untuk yang seterusnya, lebih besar daripada 2, graf dia adalah sentiasa nilai 1. So kita akan teruskan bentuk garis lurus. Okey, maka itulah kita punya graf. Okey, kita lihat contoh C. Okey, contoh C, kita nak mencari probability X more than 1. Okey, dia ada dua kaedah. Kalau kita nak gunakan fx, maka kita mesti menggunakan integration 1 sampai 2. Patutnya formula dia 1 sampai infinity. Kita buat 1 sampai 2 yang ada function je. So 1 per 5 x kuasa 3 dx. So kita gantikan, kita integrate. So dapat kuasa 4 per 4 ganti nilai 1 dan 2. Okay, maka kita akan dapat, ini akan dapat 16 bagi 4, 4 per 5. So 4 per 5 tolak dengan 1 per 20. Maka kita akan dapat 3 per 4. Ini kaedah yang pertama, di mana kita menggunakan function yang asal, iaitu fx. Okey, kalau kita nak gunakan kumulatif, ini kaedah yang kedua. So nanti kita boleh pilihlah sama ada nak guna kaedah yang pertama atau yang kedua. Kalau kaedah yang kedua, kita menggunakan kumulatif. Dari segi takrifan, kumulatif ni dia sama dengan probability sehinggalah nilai k. Okey, jadi kalau soalan ni more than 1, so kita kena tukar dulu. 1 subject to probability. Lebih besar lawan dia lebih kecil. Ada jadi sama dengan, lawan ni sama dengan 1. So yang ini adalah 1 tolak f in bracket 1. So kita rujuk kepada function yang sebelum ni, cari nilai ketika x sama dengan 1 daripada kumulatif. Okey, daripada kumulatif cari yang ada sama dengan 1. So kita gunakan function yang ketiga. So kita akan ambil 1 tolak function yang ketiga tadi adalah x kuasa 4 per 20, kemudian tambah dengan 1 per 5. Okay, yang ini kita gantikan dengan nilai x sama dengan 1. So kita akan dapat 1 tolak 1 per 20 tambah 1 per 5. Okey, nanti jawapan akhir dia akan sama, iaitu 3 per 4. Jadi kita boleh pilih kaedah yang pertama ni kita menggunakan fx yang kecil. Kaedah yang kedua ni kita menggunakan kumulatif. Sebab kita ada dua function, fx 1, kumulatif 1. Jadi kita boleh pilih sama ada nak guna kaedah daripada function yang asal ataupun yang kedua menggunakan kumulatif. Okey, seterusnya kita nak mencari median. Okey, untuk soalan D ni nak cari median. So kalau kita rujuk kepada nota, kita boleh menggunakan yang pertama kumulatif
Fm sama dengan 0.5, ataupun kalau kita nak gunakan daripada F kecil iaitu probability density function, kita boleh gunakan Fm sama dengan integration, tengok berapa nilai limit kita, negatif infinity sampailah M. Ini kalau kita menggunakan PDF iaitu probability density function. So ikut mana yang sesuai. Okey, kita rujuk kepada cumulative function. Jadi kita boleh menggunakan panduan tadi, Fm equals to 0.5. Jadi kita akan lihat satu persatu. Jadi kemungkinan dia kita kena pasti median tu ada di mana. Okey, kita cuba check. Kalau saya gunakan second interval, cuba kita gantikan nilai 1. Okay. Kalau kita gantikan nilai 1, kita akan dapat 1/4. 1/4 tu adalah kurang daripada 0.5. Jadi kalau kita check F1, sebab kita nak uji ni, gantikan dengan paling maksimum 1. So kita akan dapat 1/2/4. Ini adalah 0.25. Yang ini kurang daripada 0.5. Jadi untuk second interval ni, median tak logik berada pada second interval. Okey, kemudian jadi median mungkin berada pada third interval. Okey, third interval. Jadi kalau kita, jadi yang terakhir tak logik lah, sebab ini 1. Kita nak mesti 0.5. So kemungkinan besar dia adalah pada selang yang ketiga. Jadi kalau kita nak jawab soalan median, sedangkan function kita lebih daripada 1, so kita kena uji. Okay, kalau kita gunakan kumulatif, ujilah pada interval yang paling tinggi 1. So tengok kat sini, kalau kita kira paling tinggi nilai dia 0.25. Jadi median syarat dia mesti lebih daripada 0.5. Jadi kita akan gunakan function yang ketiga. Okay, so kalau kita guna function yang ketiga, kita akan ambil Fm sama dengan 1/20 M kuasa 4 tambah 1/5 sama ke dengan 0.5. Okey, kita akan dapat M kuasa 4 sama dengan 6. Dan mungkin kalau kita gunakan calculator, nilai dia ada banyak lah. Tetapi pastikan M ni mesti berada di antara 1 dan 2. So kita hanya terima jawapan 1.57. Okay. Satu lagi jawapan kita reject lah. Satu lagi jawapan kalau ikutkan, kalau kita kira M sama dengan negatif 1.57, yang ni kita ignore lah ni. Okay. Ni kita ignore sebab nilai dia lebih daripada kawasan 1 hingga 2. So jawapan dia adalah 1.57.